warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali dengan nota ringkas sejarah saya. Jangan lupa salin nota ringkas, nota pendek di dalam buku nota sejarah. Okey, tajuk pada hari ini ialah unit 8, tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Apa yang dimasukkan dengan tokoh terbilang? Okey, tokoh ialah seseorang atau pembesar yang mempunyai keistimewaan dan memberi sumbangan kepada kegemilangan sesebuah negara ataupun bangsa. Sumbangan beliau atau sumbangan tokoh ini akan dikenang sepanjang zaman. Okey, kita banyak contoh kita tengok contohnya Tunku Abdul Rahman, bapa pembangunan, Tunku Abdul Rahman bapa kemerdekaan tanah Melayu Malaysia, macam mana dia punya sejarah nak bawa Malaysia ini atau Malaya ataupun tanah Melayu untuk merdeka pada masa itu. Kita ada Tun Razak, bagaimana dia membantu dalam pembangunan negara, buat banyak felda untuk memberi orang-orang Malaysia pada masa ini untuk meningkatkan ekonomi diri sendiri dan juga negara. Okey, ciri-ciri tokoh terbilang, kita ambil beberapa ciri-ciri, iaitu ada 5 ciri-ciri yang saya gariskan dan contohnya. Okey, boleh dicontohi. Saya ambil Tunku Abdul Rahman sebagai bapa kemerdekaan tanah Melayu ataupun Melaya ataupun Malaysia sendiri. Kita boleh contohi semangat dia, bagaimana dia berbincang, bagaimana dia berunding dengan pihak British untuk mencapai kemerdekaan tanpa mengangkat senjata. Jadi beliau pada masa itu tidak mahu rakyat berperang melawan British dengan menggunakan senjata, jadi beliau berundinglah pada masa itu. Jadi itu satu yang sangat dipikirkan pada beliau pada masa itu pada rakyatnya. Okay? Itu memang sangat-sangat boleh dicontohi. Seterusnya berpengaruh saya ambil kepada Tun Mahathir. Tun Mahathir telah memerintah negara pada tahun 1981 hingga tahun 2003 untuk pemerintahan yang pertama lah, Perdana Menteri yang keempat. Pada masa itu dia sangat berpengaruh kepada dunia, kepada negara-negara Islam di dunia ini, di bawah satu pertubuhan dipanggil OIC. Pada masa itu beliau banyak memberi idea-idea, banyak membantu negara-negara Islam lain yang susah. Yang ketiga, dihormati ni saya ambil Tun Abdul Razak. Tun Abdul Razak banyak memikirkan bagaimana untuk menaikkan ekonomi taraf hidup masyarakat rakyat Malaysia ataupun Melaya pada masa itu. Jadi beliau banyaklah buat pembangunan yang telah menaikkan ekonomi ini dan memberi kehidupan kepada rakyat-rakyat ini. Jadi orang hormat dia sebagai seorang yang sentiasa memikirkan rakyat pada masa itu. Okey, disegani. Yang keempat, disegani. Yang ini saya ambil Datuk Lee Chong Wei, pemain badminton negara yang dah bersara itu. Beliau memang disegani seluruh Malaysia, baik disegani oleh rakyat Malaysia sendiri ataupun musuh dalam permainan badminton dia, kerana sikap dia yang sangat baik, profesional. Banyak bercerita, sekarang dia banyak bercerita tentang perpaduan, sebab dia walaupun dia berbangsa Cina tetapi dia sangat-sangat sukakan perpaduan di Malaysia, sebab negara kita ni dibangunkan melalui perpaduan, bukan melalui berbagai bangsa. Jadi kita sangat perlukan perpaduan ini. Okey, seterusnya kelima ini ialah amanah dan berwibawa. Yang ini pada pandangan saya saya ambil kepada almarhum kepada Datuk Nik Aziz bin Nikmat, Menteri Besar Kelantan, yang telah menjadi Menteri Besar Kelantan daripada tahun 1990 hingga tahun 2013. Beliau memerintah dengan satu jangka masa yang lama, tetapi kehidupan dia sangat sederhana, sangat dihormati orang-orang Malaysia pada masa dulu dan sampai sekarang. Sampai sekarang pun kalau saya lihat gambar dia pun masih lagi sedihlah kehilangan tokoh yang sangat amanah dan berwibawa ini. Okey, kita teruskan. Seterusnya ialah struktur masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey, kita akan bagikan dia mengikut satu panggil piramid susunan ini.
Kita bermula daripada sultan, pembesar, rakyat dan hamba. Kita pergi satu-satu ya. Sultan dan pembesar ini ialah pemerintah pada struktur Kesultanan Melayu Melaka, dan rakyat dan hamba adalah sebagai rakyat dia. Okey, sultan. Sultan adalah pemerintah tertinggi pada masa itu. Dia satu-satunya yang mempunyai kuasa. Dulu tak ada menteri-menteri ni. Tetapi sultan juga ialah simbol kepada perpaduan rakyat pada masa itu. Okey, bawah sultan. Bawah sultan ialah pembesar. Pembesar ini ialah yang dilantik oleh sultan untuk membantu dalam pentadbiran negara ataupun pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka pada masa itu. Pembesar ini seperti bendahara, temenggong, laksamana, yang menjaga, yang memerintah atau mentadbir Melaka pada masa itu. Okey, rakyat. Rakyat ialah penduduk negara Melaka atau negeri Melaka pada masa itu, dan rakyat adalah pengikut setia kepada sultan-sultan pada masa itulah. Okey, dan ada satu lagi yang dipanggil hamba. Hamba ni tak sama macam cerita Django Unchained ataupun cerita 12 Man Slave. Yang itu perhambaan orang-orang Afrika yang dibawa ke Amerika, yang itu kejam. Tetapi hamba pada masa zaman Sultan Melayu Melaka, dia tidak sekejap itu. Dia sebagai pekerja, dijaga dengan baik, tidaklah sekejam masa zaman Afrika yang kena bawa lari pergi ke Amerika ni. Okey, hamba adalah orang suruhan sultan. Hamba ni adalah lambang ataupun status kekayaan pembesar-pembesar pada masa itu. Okey, itu saja hari ini. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Jangan lupa salin nota reka saya. Jangan lupa juga untuk salin nota dan juga belajar. Ilmu sangat penting pada masa ini, terutama zaman Covid ni banyak sangat main. Alright, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.